Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay. Ya Allah, Alhamdulillah hari ni kita berkesempatan direzekikan oleh Allah untuk untuk kita buat sharing lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Masita. Okay, jadi sebelum kita mulakan ni, awal-awal ni saya nak minta maaf sangat-sangat sebab kita mulakan lambat. Okay. Sebabnya macam ni tau. Sejam yang lalu, lebih kurang sejam yang lalu lah. Hai, selamat petang. Nida, apa Nida ke? Okay, jadi sejam yang lalu saya usaha sebelum nak live ni, kita cari apps yang boleh flipkan screen macam board kan, untuk kita tulis kan. Jadi kita adalah salah seorang daripada follower kita ni yang bernama Alia, Miss Alia kita. Sampai ke akhirnya saya dah duduk masuk dalam bilik ni pun saya macam reda dah tak dapat lah ni apps yang boleh terbalikkan tu kan, flip perkataan tu. Tapi akhirnya Sis Alia kita masuk dan bagi kita solution. Alhamdulillah. So bolehlah hari ni insyaAllah tunjukkan kepada anda mungkin, sebab hari ni kita akan cerita tentang Nabi Ayub. Jadi nak tunjukkan kepada anda keturunan Nabi Ayub tu, insyaAllah lah kita boleh kongsi melalui skrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mazlina, hai, apa khabar? Saya minta maaf sangat-sangat sebab lambat. Okay, tak tahu nak buat apa dah tadi. Saya cari, puas mencari dengan kita punya Sis Alia ni. Okay, sampai akhirnya dapat juga. Alhamdulillah, Allah memudahkan. Okay, baik. Jadi apa khabar semua? Selamat petang. Kita akan sambung lagi kita punya perkongsian, insya-Allah. Saya harap anda semua dapat stay dalam live petang ni, sebab Sabtu ni mungkin ada yang berkelapangan untuk mendengarkan perkongsian kan. Bolehlah luangkan masa dengan saya, sebab hari ni kita nak cerita berkenaan dengan kisah Nabi Ayub. Okay, kita dah selesai Nabi Ayub, maafkan saya, Nabi Syuaib. Okay, Nabi Syuaib. Sebab sebelum ni, semalam kan, kita dah selesai dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Okay, baik. Tapi sebelum tu, saya kena ingatkan kepada anda terlebih dahulu. Waalaikumsalam, selamat petang. Hars ni namanya siapa? Umairah ke? Okay, sebelum kita mulakan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan kepada anda, okay, siapa yang belum lagi follow Kiss Live kat YouTube tak sekarang ke? Macam mana? Kiss Live kat YouTube tak? Tidak, saya tak live di YouTube. Sebab kalau live di YouTube banyak lah depan saya ni. Tapi hari ni kita ada di IG Arain dan TikTok sahaja. Saya dah kelang kabut dah tadi, nak capai phone lain pun tak sempat. Okay, tak apalah, janji ada kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak cakap apa tadi? Ya Allah. Okay, saya nak ingatkan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel kita Arain Hijrah. Anda pergi sekarang, cari kita punya channel Arain Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Boleh pergi subscribe, share dan like semua video-video kita. Komen pun dialu-alukan di sana. Okay, dan selain tu anda juga boleh follow kita di FB page Arain Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, kalau anda jenis yang selalu guna FB lah. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Baik, saya rasa macam hari ni ramai dan saya harap angka ini berterusan dan stay lah kan. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan tak ada live hari ni? Ada sebenarnya. Saya kelang kabut tadi mencari sampai dah 4:30 dah ni, mencari apps yang sesuai untuk digunakan hari ni. Semoga kita semua dilindungi daripada segala penyakit yang bahaya. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih atas doa. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama tanda tangan. Bismillah dulu, Al-Fatihah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الأمر يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah kita mulakan hari ni perkongsian kita. Yang nak asar dulu, nak tunggu asar, anda boleh bersiap sedia dulu untuk asar, tak ada masalah. Nanti lepas habis live ataupun sempat, kalau sempat anda boleh masuk semula lah. Okay, saya minta maaf sebab saya kena ikut jadual kita. Okay, sebab kita akan ada, kalau anda biasa follow Arayan Hijrah, anda tahulah macam mana schedule kita. Okay, sebab tu saya perlu buat jam 4. Sepatutnya jam 5. Tapi tak apalah, tak ada masalah pun. Jam 4 pun jam 4 lah. Tapi hari ni saya lewat sikit, saya minta maaf. Baik, tak nak cakap panjang, kita mulakan hari ni perkongsian berkenaan dengan kisah Nabi Ayub lagi. Maafkan saya, Nabi Syuaib alaihissalam. Okay. Baik. Jadi, berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam, apa yang saya nak kongsikan hari ni adalah kisah Nabi Syuaib yang mana bermula baginda diutus kepada penduduk desa yang bernama Madian. Madian. Jelas atau tidak? Kalau tidak, ayolah kita manfaatkan kita punya screen board ni. Madian. Minta maaf kalau tulisan saya buruk, tapi saya harap anda faham ya. Iaitu sama dengan Ma'an. Kita kena flip screen ni dulu. Saya tak boleh baca. Anda boleh baca ke? Sebentar ya. Baik. Madian di mana? Saya kurang pasti Madian di mana. Kalau anda yang dalam live ni, kalau anda yang dalam live ni boleh kongsikan di manakah Madian pada zaman kini, anda boleh komen kat bawah. So, Madian ataupun yang mana sekarang kita panggil Ma'an. Saya kurang pasti di mana. Jadi, dekat sini ada terangkan. Minta maaf, saya pun lupa. Dah baca-baca lupa pula. Yang mana desa Ma'an ni terletak bersepadan antara negeri Syria dan Palestin. Dan Nabi Syuaib alaihissalam adalah keturunan Nabi Lut, negara Arab. Terima kasih, betul. Cantik tulisan, ya, insyaAllah. Ini pun macam mana anda boleh nampak di sana, sedangkan kita punya tulisan kat sini tak pasti anda daripada TikTok boleh nampak ke tak. Kalau rasa nak tengok skrin, boleh tengok skrin sajalah di TikTok. Tak boleh tengok saya bercakap lah. Madian ataupun Ma'an. Baik. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam berketurunan dari keturunan Nabi Lut alaihissalam daripada sebelah ibunya. Daripada sebelah ibunya. Saya jelaskan di sini sebentar. Manfaatkan kita punya board ni. Jadi Nabi Syuaib ada ayah. Jadi dan ibunya, dan daripada keturunan ibunya ada keturunan Nabi Lut alaihissalam. Guna apps apa Saya guna apps boleh nampak tak? Baik. Awak hilang live tadi. Kenapa? Hilang live? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kak Julie. Kenapa hilang? Tulisan dah tak terbalik kan? Saya guna apps page dekat dalam MacBook. Ni MacBook ke? Bukan MacBook, iPad kan? Nampak tak? Ya Allah, buruk tulisan saya dalam ni. Nabi Syuaib alaihissalam, Allah, ada ayah dan
daripada belah ibunya, okey, Nabi Syuaib ada darah Nabi Lut alaihi salam, daripada keturunan lah, ada keturunan Nabi Lut alaihi salam. Tapi ibu Nabi Lut bukanlah anak kepada Nabi Lut. Okey, live pergi bertemu. Kenapa ni? Kenapa? Ada masalah ke? Okey, jadi macam tu lah. Kenapa perempuan yang macam selalu suara serak tapi sedap? Saya kurang pasti. Okey, baik. Jadi Nabi Lut AS mempunyai 2 orang puteri atau anak perempuan tanpa seorang lelaki pun. Okey, dan Nabi Syuaib AS adalah keturunan salah seorang puteri Nabi Lut. Okey, bayangkan macam ni, saya cakap lah senang Nabi Lut AS ada seorang puteri, dan puteri Nabi Lut AS mungkin ada seorang anak perempuan, dan anak perempuan tersebut adalah ibu kepada Nabi Syuaib AS. Lebih kurang macam itulah. Nabi Syuaib AS adalah cicit atau cucu kepada puteri Nabi Lut. Faham tak? Macam itulah. Okay. Betul tak? Okay. Saya tunjuk sebentar. Susah nak tulis terbalik. Okay. Saya cubalah. Saya tak suka delay live ni sebenarnya tau. Saya suka cerita direct terus. Okay, jadi Allahu Akbar. Sekejap kena turunkan lagi. Gitu. Okay. Baik, jadi antara sini, okay, daripada Nabi Lut ni, mungkin dia ada seorang anak perempuan. Okay, anak perempuan. Jadi anak perempuan dia ada seorang lagi anak, dan anak tersebut, si ibu Nabi Syuaib AS ni ada Nabi Syuaib. Jadi mungkin Nabi Syuaib ni antara cucu ataupun cicit kepada anak perempuan Nabi Lut. Faham? Faham ke tak? Berfungsi ke tak benda ni sebenarnya? Okay, tak apa, kita teruskan je. Kalau anda tak faham, tanya balik, okay? Baik. Dan seterusnya, Nabi Syuaib AS adalah keturunan salah seorang puteri Nabi Lut AS, dan boleh jadi baginda berhubungan darah bersaudara sepupu dengan Nabi Ayub. Okay, ni kena tengok lagi sekali. Okay, ni kena tengok kenapa boleh kata yang Nabi Syuaib AS berdarah saudara sepupu dengan Nabi Ayub. Sebab bapa Nabi Ayub iaitu Aish, okay, bapa Nabi Ayub iaitu Aish, okay, berkahwin dengan salah seorang puteri Nabi Lut. So Nabi Lut AS ada 2 orang anak perempuan. Okay, jadi seorang adalah ibu kepada Nabi Syuaib, dan seorang lagi adalah ibu kepada Nabi Ayub AS. Okay, macam tu lah. Nampak kan? Faham cikgu? Alhamdulillah, baik faham. Okay, baik. Dan Nabi Syuaib adalah cucu atau sejauhnya cicit kepada seperti yang saya cakap tadi lah, adalah cucu ataupun sejauhnya paling jauh cicit kepada puteri Nabi Lut alaihi salam. Okay. Dan bapa Nabi Syuaib alaihi salam adalah berbangsa Arab. Okay, dan Nabi yang berketurunan Arab cuma 4 orang sahaja, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, 4 orang Nabi dari bangsa Arab adalah Hud, Saleh, Syuaib dan Nabi Mu. Okay, dan di hari tuanya Nabi Syuaib AS mengalami buta pada kedua belah matanya kerana selalu menangis. Ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah lah. Okay, disebabkan tersangat cinta kepada Allah. Kenapa Nabi Syuaib buta? Kerana baginda menangis kerana terlalu cintakan Allah. Dan Rasulullah jelaskan lagi, Nabi Syuaib AS jadi buta, sama je lah. Okay, sebab baginda sangat cintakan Allah. Okay, jadi itulah Nabi Syuaib, dia punya keturunan dia macam mana. Okay, dan dia orangnya dalam sejarah disebutkan macam mana Nabi Syuaib ni. Okay, jadi kita pergi kepada penduduk Madian yang mana Allah utuskan untuk Nabi Syuaib ni dakwah mereka. Baik, jadi penduduk Madian, okay, sebenarnya tak pernah mendengar
tentang seorang rasul. Okay, sebab apa? Sebab mereka tak pernah temui, sebab mereka tak tahu Tuhan siapa, dan mereka bukanlah daripada kalangan yang menyembah yang ada keturunan darah-darah para nabi atau rasul, tak adalah. Okay, jadi mereka menyembah sejenis kawasan, diorang sembah kawasan kawasan yang disebut Aikah. Okay, saya tuliskan di sini kawasan yang bernama Aikah. Okay, ubah. Okay. Nabi Ismail macam mana? Nabi Ismail, boleh dengar balik video saya sebelum ni. Tengoklah balik, ikutilah balik perkongsian saya berkenaan dengan Nabi Ismail AS. Okay? Nak kongsi kat sini nanti takut potong. Saya akan teruskan lagi berkenaan Nabi Syuaib. Sabar Okay, jadi Aikah ni adalah sebuah padang pasir atau bumi yang ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan. Okay, yang sangat-sangat menjadilah. Okay, dekat tanah di sana, tumbuh-tumbuhan mereka sangat menjadi sampai diorang jadikan tumbuhan-tumbuhan ni sebagai bahan untuk mereka berdagang. Okay, jadi penduduk Madian ni yang menyembah Aikah ni, mereka mempercayai tempat tu mendatangkan kehidupan yang baik, okay, dan mendatangkan rezeki yang banyak kepada mereka. Sebab tu mereka menyembah Aikah. Okay, jadi disebabkan mereka tak mempunyai agama, okay, yang mengajar balasan baik dan jahat selepas mati, maka para penduduk Madian tak mengenal erti dosa pahala semestinya lah. Okay, jadi mereka tahu makan, pakai, hidup dengan senang, macam tu je lah yang mereka tahu. Okay, sebab bagi mereka sebab itu semua mereka, atau yang wajar dikatakan sebahagian besar daripada penduduk Madian adalah orang-orang yang jahat, yang kerja mereka adalah melakukan segala macam jenis kejahatan. Jadi penduduk Madian ni sebenarnya mereka adalah daripada jenis-jenis orang yang jahat lah. Okay, walaupun mereka ni orang yang berniaga, tetapi mereka dalam timbangan dan sukatan mereka tak jujur. Okay, jadi kalau dikaitkan dalam bidang bercucuk tanam, mereka akan merampas tanaman orang dengan ganas. Dan kalau berkaitan dengan perniagaan, seperti yang saya katakan tadi, mereka juga berniaga tetapi mereka menipu dalam perniagaan mereka. Okay, dengan cara bila mereka membeli, mereka akan menyukat lebih kepada mereka. Okay, dan bila mereka menjual, mereka akan menipu sukatan dengan cara mengurangkan sukatan daripada cukup. Jadi pendek kata, penduduk Madian ni adalah orang-orang yang jahat yang hidup dalam bergelumang dengan dosa dan maksiat lah. Okay, buku apa tu? Buku ini adalah buku berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Okay, dan ini buku datin sebenarnya. Okay, saya cuma baca dan study balik je. Buku ni Datin beli daripada Indonesia tak silap saya. Jadi buku ni takkan ada di sini. Kalau cari sekali pun takkan jumpa. Saya nak cari sebenarnya, nak beli juga buku ni, tapi Datin cakap takkan jumpa lagi dah. Sebab ini edisi lama. Kita orang cari juga dekat dalam team yang lain juga berminat dengan buku ni sebenarnya. Sebab sangat best. Okay, sangat best. Nampak kulit buku dia biasa tau. Nampak ni, biasa. Tapi isi dalam dia sangat menarik, sangat lengkap. Baguslah. Okay, kita sambung. Baik. Jadi setelah Nabi Syuaib AS dewasa, maka Allah SWT telah menyampaikan wahyu kepada baginda untuk mengajak penduduk Madian supaya beriman kepada Allah yang Esa dan kerasulan diri baginda. Okey, baginda juga mengajak penduduk Madian supaya mendirikan solat, mengeluarkan zakat, hidup berbaik-baik, menolong orang susah dan jangan menipu dalam hidup. Jadi tentang kisah Nabi Syuaib ni, Allah ada rakamkan kisahnya dalam surah Hud ayat yang ke-84. Kita akan bacakan maksud dia. Dan kepada penduduk desa Madian, kami utuskan saudara mereka Syuaib. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia.
Dan janganlah kamu kurangkan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam keadaan yang baik. Dan aku bimbang terhadap kamu tentang azab yang membinasakan. Wahai kaumku, sempurnakanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan orang dengan mengurangkan hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di atas muka bumi dengan membuat kerosakan. Sisa yakni keuntungan daripada Allah adalah lebih baik bagimu sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga di atas kamu. Itulah kata-kata Nabi Syuaib untuk kaumnya. Buku apa? Buku berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Okey. Jadi Nabi Syuaib AS pun mengingatkan kepada kaum baginda, kalau mereka tak nak juga beriman dengan Allah SWT, pastinya satu hari nanti Allah akan menghukum mereka dengan menimpakan kepada mereka bala bencana yang sangat berat lah. Seperti kaum-kaum yang terdahulu. Contoh siapa? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Soleh, dan yang paling terdekat dengan zaman mereka adalah kaum Nabi Lut AS. Okay? Dan dalam surah Hud ayat ke-89 dikisahkan sebegini. Nabi Syuaib AS berkata, wahai kaumku, janganlah kamu suka melakukan dosa disebabkan kamu memusuhiku hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, Hud, kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidaklah jauh daripada kamu. Okey, samalah seperti apa yang saya terangkan di atas. Okey, jadi kebanyakan penduduk Madian tak nak beriman kepada Nabi Syuaib AS. Okey, minta maaf. Jadi kebanyakannya tak nak ikut, tetapi ada sebahagian ataupun ada segelintir, beberapa orang saja yang mengikuti seruan Nabi Syuaib AS. Jadi ada di kalangan kebanyakan ni, mereka tak suka jadi orang yang beriman, mereka tak nak jadi orang yang baik dan berakhlak mulia, dan mereka ni senang dan selesa dan gembira hidup sebagai pemeras ugut, penipu, perompak dan sebagainya yang jahat-jahat. Dan mereka juga suka memuaskan hawa nafsu mengikut bagaimana yang mereka kehendaki. Suka hati diorang lah, diorang nak buat apa, jadi diorang rasa senang hidup diorang. Contohlah. Tetapi Nabi Syuaib AS tak berputus asa. Samalah macam Nabi-Nabi yang sebelumnya, yang mana Allah utuskan mereka untuk mendakwah ataupun menyeru kaum-kaum mereka. Tapi walaupun mereka perlu buat benda yang sama berulang-ulang kali pada orang-orang yang sama, pada kaum mereka, tapi mereka tak pernah berputus asa dalam menjalankan perintah Allah SWT. Jadi seperti Nabi Syuaib AS ni, baginda terus menerus mengingatkan kepada penduduk Madian tentang azab yang akan menimpa mereka sekiranya mereka tak mengikuti seruan baginda. Jadi orang-orang Madian ni, mereka pun degil, mereka pun degil, tak nak jadi hamba Allah yang soleh. Mereka nak hidup secara baik-baik dalam menipu, nak hidup dengan baik dalam keadaan yang menipu, dan dalam keadaan yang tak baik lah, seperti mencuri, merompak tadi lah yang seperti saya katakan. Jadi Nabi Syuaib AS pun menyebut bala bencana yang telah menimpa umat terdahulu, yang tak nak beriman, tak nak ikut seruan para Nabi. Tetapi penduduk Madian ni bila dengarkan perkara tersebut daripada Nabi Syuaib AS, mereka buat tak tahu, mereka buat pekak, mereka ambil ringan benda-benda ni, dan ada juga daripada kalangan mereka mengancam Nabi Syuaib AS, untuk menghalau baginda daripada negeri ataupun desa Madian ni tadi. Jadi setelah melihat kaum baginda terus berdegil dan tak nak beriman serta mengancam baginda berbagai-bagai ancaman dan sampai nak usir baginda pula, maka Nabi Syuaib AS pun mulalah tanda tangan berdoa kepada Allah SWT, supaya menurunkan ke atas penduduk Madian bala bencana. Lalu doa Nabi Syuaib ni Allah dengar, Allah kabulkan. Sebab apa? Sebab dah sampai masanya untuk kebinasaan menimpa kepada penduduk Madian yang kafir ni tadi. Jadi Allah pun mulakan azab ke atas penduduk Madian dengan mendatangkan yang pertama
kemarau yang memusnahkan segala tanaman. Okay, sebab yang kita tahu tanaman mereka ataupun apa yang mereka kerjakan semua berhasilkan. Okay, jadi mereka pun rasa seronok dengan hal tersebut, rasa senang. Okay, sebab itulah mereka sampai tahap mereka menyembah negeri tersebut saya, Aikah tu tadi. Okay, jadi Allah musnahkan tanaman dan ternakan mereka. Okay, selama beberapa minggu, okay, dengan kemarau. Maka seterusnya Allah datangkan lagi kepada mereka awan seperti mengandungi hujan. Okay, dan disertai dengan angin yang kuat, kilat yang sabung menyabung. Okay, jadi nak gantikan bagi orang Madian ni, diorang rasa okay, dah kemarau, bila hujan nak turun, jadi ini bukanlah satu bencana atau apalah. Okay, walaupun mereka nampak awan yang gelap mendung dengan petir dan sebagainya, okay, mereka pun masih tak takutkan apa-apa lagi lah. Mereka tak rasa itu adalah Allah punya kuasa untuk menurunkan bala bencana buat mereka. Okay, jadi melihat awan yang gelap, okay, seperti membawa hujan yang disertai dengan angin dan kilat, maka penduduk Madian pun, okay, bersorak-sorak. Okay, mereka tak sedar bahawa itu sebenarnya bukan hujan yang turun untuk menggantikan kemarau yang berminggu-minggu tu. Okay, tetapi sebenarnya itu adalah balasan bagi mereka. Okay, diorang tak tahu sebenarnya yang turun nanti apa. Okay, diorang ingatkan air hujan yang akan menyejukkan bumi, tapi tidak. Okay, jadi penduduk Madian pun mula bersorak-sorak mengatakan kepada Nabi Syuaib AS, okay, untuk mengatakan kepada Nabi Syuaib AS, janji Nabi Syuaib untuk membawa azab kepada mereka adalah dusta. Mereka katakan sebenarnya apa yang Nabi Syuaib katakan tu adalah dusta sekali, tak ada pun azab yang akan turun. Jadi mereka pun bersorak-sorak lah, teruslah rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, jadi mereka berkata, kalaulah Nabi Syuaib AS berkata benar dan seorang Nabi Allah, sudah tentu azab yang datang bukanlah hujan yang membawa air yang menyegarkan. Okay, tapi time tu belum hujan lagi. Tunggu jap. Nabi Syuaib AS pun terus mengingatkan kaum baginda bahawa bukan hujan yang datang itu, tetapi bala bencana lain berupa azab yang terkandung dalam awan yang Allah hadirkan tu. Okay, tetapi kaum ataupun penduduk Ma'in atau Madian ni tadi tetap tak percaya, tetap bersorak, terus bersorak, rasa macam tak ada apa-apa berlaku, macam Tuhan mereka nak gantikan hujan, macam tu lah. Okay, mereka tak percaya langsung satu pun kata-kata Nabi Syuaib AS. Okay, jadi sambil bersorak-sorak mengejek Nabi Syuaib, penduduk Madian berlari-larian pergi mendapatkan awan yang hitam tersebut. Ikut awan yang hitam ni. Okay, duduk betul-betul bawah awan hitam tu, sebab mereka terlalu rindukan hujan. Yalah, setelah beberapa minggu Allah berikan mereka, datangkan mereka kemarau. Okay, lalu bila hujan turun, mereka anggap bahawa hujan tu adalah rahmat untuk mereka. Okay, mereka rasa macam apa yang turun tu adalah air hujan yang menyegarkan. Okay, jadi ketika penduduk Madian terus bersorak-sorak riang, okay, tiba-tiba angin semakin kencang dan kilat pula semakin menjadi-jadi memancarkan apinya. Okay, penduduk Madian semakin bersorak-sorak kerana mempercayai hujan akan turun sekejap lagi. Jadi tidak lama kemudian turun api dari awan dan terus membakar kulit mereka. Okay, lalu bukan apa yang turun adalah bukan air hujan tetapi api. Lalu api-api tersebut, okay, orang kata apa? Memusnahkan ke? Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, membakar kulit-kulit mereka. Okay, dan dengan itu kedengaran bunyi suara guruh yang mengguntur dan juga gempa bumi yang dahsyat. Okay, jadi kita tahu orang-orang yang ikut bawah awan gelap tadi, mereka terkena api. Okay, tapi orang-orang yang tak ikut awan ni, apa yang terjadi pada mereka? Jadi mereka ditelan oleh tanah yang runtuh. Okay, orang-orang yang lain ni diorang tak kena api, tetapi diorang ditelan dengan tanah yang mula merekah. Okay, dan mereka pun jatuh dalam tanah yang runtuh tersebut.
Okey, jadi sebahagian daripada mereka mati di bawah awan yang mengeluarkan api itu, manakala sebahagian lain pula jatuh ke dalam lubang ataupun rekahan tanah. Okey, dan tidak kurang juga yang mati kebisingan setelah mendengar suara guruh yang mengguntur. Sampai kan mereka ada juga yang mati dalam rumah-rumah mereka sendiri. Dan Allah SWT juga ada sebut kisah ni dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat yang ke-94, yang bermaksud, tatkala datang seksa kami selamatkan Syuaib bersama-sama orang yang beriman kepadanya dengan rahmat kami. Lalu orang-orang kafir itu disambar petir sehingga mereka itu mati tersungkur dalam rumah mereka. Dan dalam ayat yang lain pula Allah disebutkan dalam surah Syu'ara ayat yang ke-188 hingga 189 yang bermaksud, telah berkata, yakni Nabi Syuaib AS, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mereka itu mendustakan, maka ditimpa ke atas mereka itu azab di bawah naungan awan. Sesungguhnya itu adalah seksa yang sangat besar. Okay, jadi Allah buktikan kisah ni dalam Al-Quran. Anda boleh rujuk dalam surah Asy-Syu'ara dan surah Hud. Okay, jadi disebabkan dua jenis azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib ni, okay, sesetengah ahli-ahli tafsir berpendapat bahawa Nabi Syuaib AS diutuskan kepada dua desa. Okay, pertama desa Madian dan kedua desa Aikah. Okay, mungkin ada keliru tadi. Jadi di sini ahli tafsir berpendapat Nabi Syuaib diutuskan untuk dua desa. Yang satu Madian, yang satu juga Aikah. Okay. Dan penduduk desa Madian diazab dengan gempa dan suara keras, manakala penduduk desa Aikah diazab dengan azab di bawah naungan awan. Okay. Tetapi kebanyakan ahli tafsir juga berpendapat Nabi Syuaib AS diutuskan kepada satu kaum saja, iaitu penduduk Madian. Okay. Jadi soal bala tu tak menjadi kesukaran kepada Allah SWT untuk mendatangkan biarpun beberapa jenis azab ke atas kaum, kerana itu teramat mudah bagi Allah SWT, sebab Allah Maha Kuasa lah. Di sini kita tahu Allah Maha Kuasa, jadi tak kisahlah di mana sekalipun Allah boleh turunkan bala tersebut. Okey. Dan seterusnya apa yang berlaku, Nabi Syuaib AS pun teramat-amat sedih bila lihatkan kaum baginda habis mati sebab dimurkai oleh Allah. Okey. Sama seperti dengan para nabi yang lain yang terdahulu, bersama kaumnya menyeru, mengajak kaum-kaumnya untuk kembali kepada Allah. Okay? Tetapi ada yang tak ikut dan akhirnya Allah turunkan bala bencana buat mereka. Okay? Baik. Jadi Nabi Syuaib AS pun membawa para pengikut baginda, mereka berpindah ke tempat lain, iaitu dalam negeri Madian juga. Okay? Dan baginda bersama orang yang beriman dengan baginda telah hidup aman damai sehinggalah ke akhir hayat. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, ini daripada riwayat ahli tafsir yang lain. Mereka berpendapat Nabi Syuaib AS diutus kepada dua kaum seperti yang saya katakan tadi. Okey, penduduk desa Aikah, dan rupa-rupanya penduduk desa Aikah tak berbeza dengan penduduk-penduduk Madian. Okey. Mereka pun jahat, mereka pun berakhlak buruk, mereka dalam kehidupan yang tak baik, melakukan perkara-perkara yang nak senang, tetapi mereka lakukan perkara-perkara yang jahat. Mereka tak beragama juga, sebab tu mereka jahat dan tak sukakan kepada kebaikan. Sebab tu mereka kebanyakannya susah nak terima apa yang dibawa oleh Nabi Syuaib AS. Okay, dan Nabi Syuaib AS pun mengajak penduduk Aikah agar beriman kepada Allah SWT, tetapi mereka tak nak. Mereka nak ancam juga, sama seperti penduduk di desa Madian ancam Nabi Syuaib AS untuk keluar daripada desa tersebut. Okay. Jadi Nabi Syuaib pun tak takut kepada mereka. Nabi Syuaib mengingatkan kepada mereka sama seperti kepada penduduk desa Madian, okay, yang mana Allah akan datangkan azab sekiranya mereka masih lagi tak nak ataupun enggan mengikut seruan baginda. Dan akhirnya Allah pun turunkan bala yang sangat berat bagi mereka. Samalah. Okey. Baik. Jadi
Kisah tentang Nabi Syuaib ni sebenarnya tak banyak. Okay, jadi saya akan habiskan juga hari ni. Baik, jadi kita pergi pula kepada kisah sedikit je ni. Kisah berkenaan dengan keluarga Nabi Syuaib AS. Diriwayatkan bahawa Nabi Syuaib AS seperti Nabi Lut AS juga, yang mana mempunyai 2 orang puteri ataupun 2 Alhamdulillah bagus. Sama-sama. Okey. Minta maaf. Okey, jadi Nabi Syuaib AS seperti Nabi Lut mempunyai 2 orang puteri ataupun anak perempuan. Tak ada seorang pun anak lelaki. Dan salah seorang puteri Nabi Syuaib AS iaitu bernama, yang bongsu bernama Safura. Dan Safura ni berkahwin dengan siapa? Safura berkahwin dengan Nabi Musa AS. Okay, ingat, Safura iaitu anak kepada Nabi Syuaib berkahwin dengan Nabi Musa AS. Jadi Nabi Syuaib AS adalah bapa mertua. Ingat ni, bapa mertua kepada Nabi Musa. Okay, macam itulah. Sedikit je sebenarnya kat sini, dia tak cerita banyak. Tapi Alhamdulillah, kisah yang sampai hari ni saya bagi kat anda semua banyak kan sebenarnya kan. Okay, lagi sikit kita sambung berkenaan dengan mukjizat Nabi Syuaib AS. Okay, dan juga Nabi Syuaib, kewafatan Nabi Syuaib. Baik, jadi apakah jenis mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Syuaib? Okay, kita boleh lihat semua mukjizat yang dikurniakan kepada para Nabi yang sebelum ni, yang saya dah cerita. Okay, untuk membuktikan kerasulan para Nabi ni. Jadi apakah mukjizat Nabi Syuaib AS? Jadi Allah beri mukjizat kepada Nabi Syuaib ni dalam bentuk kepandaian bercakap. Okay, ingat ni, Nabi Syuaib Allah berikan dia kepandaian bercakap. Okay, baginda sangat terkenal dengan gelaran Khatib Ummah. Okay, Khatib Ummah bagi penduduk Madian. Okay, kepitahan dan kepintaran Nabi Syuaib AS bercakap dan berhujah sering mengeluhkan lidah kaum baginda yang terkenal pintar-pintar. Okay, orang jahat ni biasalah. Okay, otak mereka geliga sedikit. Jadi sesuailah Allah turunkan ataupun hadirkan Nabi Syuaib ni dengan mukjizat dia, dengan kepandaian dia dalam berkata-kata. Okay, lalu mudahlah untuk baginda mendakwahkan kaum baginda. Okay, jadi tak ada seorang pun manusia pada zaman Nabi Syuaib AS yang berdaya mengalahkan Nabi Syuaib di dalam bercakap dan berhujah. Okay, baginda teramat pintar sekali, dan inilah mukjizat Nabi Syuaib AS, okay, yang Allah kurniakan kepadanya. Okay, yang lain-lain berkenaan dengan mukjizat Nabi Syuaib, Allahu alam, saya pun tak pasti, dan di sini ada dicatatkan satu sahaja. Okay, berkenaan dengan mukjizat Nabi Syuaib. Baik, kita lihat Nabi Syuaib ketika wafat. Sikit juga, tak panjang, tapi saya kongsikan juga kepada anda. Okay, jadi sebagaimana manusia dan para Nabi dan Rasul sebelumnya, Nabi Syuaib AS juga mengalami proses masa tua, okay, dan sakit, dan akhirnya baginda meninggal dunia. Tetapi tak ada cerita ataupun kisah yang jelas tentang kewafatan Nabi Syuaib AS, dan dipercayai baginda wafat secara biasalah. Okay, setelah berusia lanjut, kiranya macam mungkinlah baginda wafat dalam keadaan yang disebabkan usia baginda telah lewat usia, lalu akhirnya dah sampai masa Allah nak jemput dia kembali, maka meninggallah Nabi Syuaib AS. Okay, jadi begitulah kisah berkenaan dengan Nabi Syuaib. Tak banyak, sama macam Nabi Ayub AS. Jadi kalau anda tahu mungkin lebih banyak lagi ilmu berkenaan dengan kisah-kisah para Nabi ni, ataupun kan ada setengah-setengah para Nabi yang kisah dia tak terlalu panjang diceritakan. Tapi kalau anda tahu, anda belajar, anda boleh kongsikan juga. Boleh masuk live saya, boleh kongsikan di komen, ruangan komen, saya akan baca dan kongsikan insya-Allah. Okey. Baik. Alhamdulillah, hari ni kita dah selesai perkongsian berkenaan dengan Nabi Syuaib, dan esok menarik. Okey, sebab kisah Nabi yang seterusnya ini, okey, mungkin lebih panjang. Okey, dan biasa anda dengar namanya
Siapakah dia? Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Okey. Jadi insya-Allah esok saya akan sambung dan hari-hari yang seterusnya berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Okey. Setakat ini faham ke? Okey, anda yang berada di TikTok juga hari ini, ada yang mengikuti sampai sekarang mungkin? Jelas atau tak? Buat apa tadi kak? Buat apa? Saya buat apa? Sebenarnya kita ada ustaz di sini tadi, tapi ustaznya dah tiada. Okey, tak apa. Esok pukul berapa? Esok pukul 4. Macam biasalah, seperti yang saya cakap pukul 4. Tapi hari ni minta maaf sangat-sangat saya terlajak. 4.30 kot tadi baru kita mula kan. Alhamdulillah, faham. Thank you Kak Masita. Okay. Sebab tadi saya berusaha untuk ni saja ya. Saya dengan Kak Alia kita. Kak Alia lah saya panggil. Okay. Untuk ini saja ya. Saya pun tak tahu ni apps apa. Ni page tak silap saya. Nak flipkan ni. Okay, untuk saya kongsikan lah. Kalau anda ada iPad kan. Okay. Saya pun tak tahu nak delete macam mana. Sekejap Okay, kalau anda ada iPad. Macam ni rupanya. Gigihlah mencari. Tambah tu. Lepas tu anda buat drawing. Okay, contohlah. B ke? B ke sana. Contohlah S kan. Okay, S. Nak terbalikkan macam ni je rupanya. Ya Allah, kita orang punya cari lama tadi. Jenuh mencari sampai lambat. Mula live. Ya Allah izanku. Tak apalah. Itu ujian dalam orang kata usaha. Kurang-kurang kita usahalah kan. Alhamdulillah lah Allah bagi kita kemudahan. Pertemukan jalan untuk kita ni lah. Buat flip ni ya Allah. Saya sampai app apa tu Kis? Yang ni app Pages kot dalam apa? Dalam iPad. Ni iPad kan, saya tak tahu apa benda ni sebenarnya. iPad ni rasanya iPad. Dalam Pages, betul Pages. Kalau ada iPad bolehlah gunakan Pages. Okay, itulah cara untuk flip. Nak mengajar dalam live ke apa, mungkin macam Kak Masita kan cikgu kan. Okay, kalau cikgu bolehlah guna cara ni. Okay, ataupun lebih advance lagi mungkin share screen kan, betul tak sekarang ni? Share screen dalam, contoh dalam apa dalam Zoom ke dan sebagainya. Okay. Alhamdulillah usaha tangga kejayaan. Ya betul, Alhamdulillah. Bersyukur saya ya, akhirnya jumpa juga. Kalau tidak tadi saya nak tulis dekat kertas sahaja. Kertas pakai pen yang boleh tembus dekat belakang tu, sampai belakang. Sampai macam tu sekali saya fikir. Tapi sebab takut macam buruk sangat kan. Carilah juga dengan yang lain. Mirroring, ya betul. Saya dah type mirroring tapi tak jumpa juga. Saya pun putus asa dah tadi. Yang saya baik ada orang tolong. Kak Alia kita tu tolong. Ilmu tak kongsi tak tahu Ustazah. Ya betul. Alhamdulillah. Okay, baik. Oh, ada mak saya sini. Hai, Assalamualaikum Ma. Okay. Jadi saya dah selesai perkongsian hari ni. Ada apa-apa persoalan lagi ke? Kalau tak ada, kita akan sambung esok sebab saya telah pun dipanggil-panggil ya. Guna buku 55 je Ustazah. Buku 55. Buku 55 boleh flip ke? Jangan bagi saya Ustazah, saya takut. Doakan saya boleh, tapi jangan bagi saya Ustazah. Saya takut. Kak masih tarik kat sini juga. Okay, saya rasa tu sahaja kot untuk hari ni kan. Jadi kita tutup perkongsian kita pada petang ni dengan tasbih kifaraah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, anda semua, saya dengan ini undur diri terlebih dahulu. Saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap, sekiranya ada yang terkurang daripada saya. Okey. Jadi itu sahajalah untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama Tira. Kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Yang baru masuk, anda boleh tengok dekat IG kita nanti. Saya akan save live ni. Anda boleh tengok semula di video. Okay, jangan risau. Okay, sama-sama Kak Mazlina. Bye. Assalamualaikum.